تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bab kalimah tayyibah, kalimah iman. Hadis ke 68. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man laqiyallaha la yushriku bihi syai'a wa la yaqtulu nafsan laqiyallaha wa huwa khafifuz zahri. Rawahu Tabrani fil Kabir. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bertemu Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu dan tidak membunuh sesiapa pun akan hadir di hadapan Allah dalam keadaan tanggungannya ringan kerana tidak menanggung beban kedua-dua dosa itu. Tabrani Majmu' Az-Zawaid. An Jarir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man mata la yushriku billahi syai'a wa lam yatanadda bidami haramin udkhila min ayyi abwabil jannati sya'a. Rawahu Tabrani fil Kabir wa rijaluhu mawthiqun. Sayyidina Jarir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mati dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu dan tidak melumuri tangannya dengan darah yang haram, yakni tidak membunuh tanpa hak, akan dimasukkan ke dalam syurga menerusi mana-mana pintu yang dia inginkan. Alhamdulillah tuan-tuan dia, pagi ini kita membaca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk kalimah tayyibah, iaitu kalimah iman. Hadis yang pertama, hadis yang ke-68 diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni sepupu Nabi. Nabi ni dia ada pak saudara dia ramai. Antara nama pak saudara dia ialah Al-Abbas. Abbas ni dia ada anak namanya Abdullah. Jadi kalau nama-nama sahabat yang namanya Abdullah, dia tak sebut, biasanya dia tak sebut nama, dia akan terus sebut nama bapa. Disebut kata Ibnu Abbas, maksud nama dia Abdullah. Supaya juga Umar, Sayyidina Umar dia ada anak nama Abdullah juga, kita panggil dia Ibnu Umar. Kalau nama Abdullah tu biasa dia tak sebut, sebab itu nama yang orang kata nama yang cukup dikenali, dia tak perlu disebut nama, tapi nama dia Abdullah. So anak Al-Abbas ni maksudnya sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut umur, Abdullah ni dengan Nabi ni beza 50 tahun. Nabi umur 50, baru dia masuk Islam. Baru dia masuk Islam. Beza dia masuk Islam tu ketika umur 10 tahun. Jadi dia diriwayatkan, disebutkan bahawa Abdullah bin Abbas ni ketika tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam nak buka kota Mekah ke-8 Hijrah tu, barulah Al-Abbas ni dijumpa dengan Nabi, dan dia masuk Islam. Masa dia masuk Islam tu, dia masuk Islam sekali dengan anak dia nama Abdullah. Jadi Abdullah ni dia duduk dengan Nabi tak lama, hanya lebih kurang ulama hadis sebut ada dalam 30 bulan aja. 30 bulan ni 2 tahun 6 bulan je duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sepupu Nabi, tapi dia duduk dengan Nabi dia sangat rapat, sebab dia budak umur 10 tahun. Jadi dia masuk rumah Nabi, keluar rumah Nabi, kemudian isteri-isteri Nabi, Maimunah dia pun kaum kerabat dia juga. Jadi duduk tidur rumah isteri Nabi. Memang dia khidmat dengan Nabi sepenuh masa. Pernah satu ketika, biasalah dia boleh khidmat dengan Nabi, malam-malam Abdullah ni dia akan sediakan air wuduk Nabi. Disediakan bekas untuk Nabi berwuduk. Waktu malam dia buatkan air untuk Nabi, disediakan air. Air ni supaya besok Nabi bangun malam untuk qiyamul lail, digunakan air tu untuk ambil wuduk. Jadi bila Nabi dia bangun malam, dia tengok ada air.
untuk dia ambil wuduk. Dia tanya pada isteri dia, siapa yang buat air ni, untuk sediakan air ni? Dia kata yang buat ni lah Abdullah bin Abbas. Nabi pun dia terus doakan, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Tu dapat doa daripada Nabi SAW. Dia merapat dengan Nabi. Dari sudut hadis, ulama hadis sebutkan Abdullah ni salah seorang di antara 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada banyak 1660 hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Rapatnya dengan dia dengan Nabi ni, walaupun dia duduk 2 tahun 6 bulan aja, sampai peringkat dia boleh nampak Jibril. Ada satu kisah tu, Abdullah ni sekali dia duduk dengan ayah dia. Dia duduk dengan ayah, duduk dengan Nabi sekali. Dia, ayah dia, Nabi ada sekali. Duduk tengah sembang-sembang. Kemudian tiba-tiba Abdullah ni dia kata, dia macam jadi macam takut. Tengok, dia tanya, kenapa Nabi ni? Dia tengok, dia nampak Nabi tu ada orang sedang bercakap dengan Nabi, sedang bersembang-sembang dengan Nabi. Dia tak tahu siapa cakap, jadi dia macam risau. Ayah dia, Abbas ni ada. Abbas ni kata, apa masalah kau ni, Abdullah? Dia kata, Nabi tengah sembang-sembang dengan orang tu. Kata, duduk dekat dia tengah bersembang. Nabi duduk bersembang dengan Jibril. Abdullah nampak, bapak dia Abbas ni tak nampak. Lepas tu Abbas ni tak puas hati. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, adakah ada orang bersama dengan kau? Lepas tu Nabi kata, kau nampak ke? Dia kata. Dia tanya Abbas, tak ada, bukan aku, anak aku. Dia kata, anak aku kata kau ni cakap orang. Anak aku nampak ayah. Dia kata Zaka Jibril. Dia beritahu, tu Jibril. Dia kata, Abdullah ni hebat, dia ni kecil semua, dia nampak Jibril. Apa dia tak nampak? Standard nampak Jibril ni hebat, tuan-tuan ya. Nah, Jibril nampak, kita duduk sini tak nampak malaikat kan. Kau nampak malaikat letih kan. Dia umur 10 tahun begitu. Dan Abdullah ni dia cerita, dia beritahu, aku nampak Jibril dua kali. Tapi Jibril yang dia betul rupa dia hanya 2 kali je dia, Nabi tengok betul rupa Jibril, rupa asal dia. Yang lain tu semua Jibril ni dia akan mengubah rupa dia jadi manusia. Ada seorang sahabat nama Dihyah Al-Kalbi. Dihyah ni orang handsome, cantik. Dia selalu kalau Jibril ni nak ubah rupa kepada manusia, dia akan berupa dengan Dihyah, rupa salah seorang sahabat. Jadi Abdullah ni macam tu. Level nampak Jibril kan. Dia tak heran memang hebat. Okey, dalam hadis ni dia mengatakan, dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata, man laqiyallah, sesiapa di antara kamu yang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mati kemudian jumpa dengan Allah di akhirat lah nanti. Pertama kata Nabi, la yusyriku bihi syai'ah, kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wala yaqtulu nafsan, kita tak bunuh orang, tidak membunuh orang. 2, tidak syirik kepada Allah, tidak membunuh manusia. Kata Nabi, laqiyallaha wa huwa khafifuz zahri, jumpa dengan Allah pada ketika itu timbangan kita memang ringan. Jalan mudah, jalan pintas ke syurga. Jangan syirik Allah, jangan bunuh orang. Okey, itu hadis yang pertama. Kemudian yang kedua ini, hadis yang ke-69. Ini hadis yang terakhir habis nak masuk Ramadan ni, habis dah bab ni. Kalimah tayyibah, kalimah la ilaha illallah ni. Okey, hadis yang terakhir dalam bab ni hadis daripada Jarir. Jarir ni sahabat Nabi juga. Jarir ni ikut riwayatnya dia Islam lewat. Nabi SAW tahun ke-10 hijrah Nabi nak meninggal dah, baru dia Islam. Nama disebut Jarir ni, biasanya kalau sahabat ni Jarir bin Abdullah. Kalau nama Abdullah pun dia tak letak tadi depan kan, Abdullah bin Abbas. Ini Jarir bin Abdullah, nama ayah dia Abdullah. Jarir bin Abdullah Al-Bajili. Al-Bajili dia punya suku kaum dia. Kita ada Bajau, dia Bajili, dia suku kaum dia. Dia ni ketika mana Nabi SAW tahun wafat Nabi lah, tahun ke-10 hijrah dia baru Islam. Dia ni Nabi SAW tak boleh tengok dia ni orang handsome, muka cantik. Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata Jarir
Dia kata Jarir huwa Yusuf hazil ummah. Dia kata Jarir ni dia ni macam Nabi Yusuf pada zaman tu. Orangnya sangat handsome, sangat cantik. Nabi SAW kalau temukan Jarir ni, dia kata wara'ani nabi fatabassama ala wajhi. Dia kata Nabi ni kalau jumpa aku dia akan senyum, dia tengok muka aku dia akan senyum, sebab dia seorang yang cukup handsome. Tapi kejap aja dia duduk dengan Nabi. Dari sudut hadis pada ulama disebutkan Jarir ni ada satu musnad Jarir, ada lebih kurang 100 hadis yang diriwayatkan. Itu dalam hadis ni disebutkan bahawa Nabi SAW bersabda, Nabi kata man mata, sesiapa yang mati, la yusyriku billahi syai'a. Pertama, tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, la yatanadda bidamil haram, dia tak melumuri tangan dia dengan darah yang haram, maksudnya membunuh manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, udkhila min ayyi abwabil jannah syaa, akan dimasukkan dalam syurga Allah daripada mana-mana pintu syurga yang dia nak. Syurga Allah ni adalah 8 pintu. Jadi boleh masuk mana-mana pintu yang dia nak. 2 syarat, jangan syirik kepada Allah, jangan bunuh orang. Masuk syurga, mana-mana syurga yang kita nak, kita boleh masuk, insya-Allah tuan-tuan mulia. Jadi kalimah tayyibah ni, kalimah la ilaha illallah, so kena ada dalam diri kita. Jangan rosak syirik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita fahami hadis ni, kita amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sallallahu